Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah Sayyidul Ayyam. Apa tu hadari? Penghulu segala hari. Hari Jumaat 6.30 pagi bersama dengan saya 17 September 2021. Dan alhamdulillah semalam kita sama-sama telah menyambut Hari Malaysia. Tarikh yang sangat bermakna buat negara kita, dan insya-Allah kita akan kekal teguh bersama dalam mengharungi pelbagai cabaran, dan insya-Allah negara kita akan gemilang dengan adanya kita teguh bersama. Baiklah, saya Da'i Hadari akan temankan anda hari ini sampailah ke penghujung rancangan untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini, yang mana kita sangat bertuah. Hari ini kita akan ada tafsir dan juga taranum, yang mana kita akan sama-sama hayati kalamullah, ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya kita nak fokuskan hari ini para penonton sekalian, ayat daripada surah Asy-Syura, iaitu ayat yang ke-45 hingga 49. Yang mana surah Asy-Syura adalah surah yang ke-42 dalam Al-Quran. Baiklah, saya tak kesarangan. Takkanlah saya pula nak taranum. Saya tak ranum. Tak masalah ya. Yang akan bertaranum dan akan memberi pencerahan kepada kita, saya sangat bertuah kerana saya anggap beliau sebagai guru saya, sahabat saya, dan subhanallah hari ini bersama dengan saya yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya. Saya memang menantikan kehadiran Hadari dalam kehidupan saya, Cik. Ya, tapi Doktor, ramai nak tahu ni apa nampak kurus ni, apa rahsianya? Ya ke? Cik, tak adalah. Tak ada. Kayu basikal, cycling, lepas tu sekarang dah boleh main badminton. Patah balik Cuba kontrol gula, cuba kontrol karbo, banyakkan protein sebab kita dah semakin berumur ni. Betul. Kena banyak protein, kurangkan karbo. Kena pandai ya. Kena baca. Okey, baik, insya-Allah. Baiklah Doktor, hari ini tafsir dan taranum kita akan bicarakan tentang surah Asy-Syura ayat 45 hingga 49. Jadi kepada anda semua, insya-Allah terus bersama dengan kami dan boleh tanyakan soalan berdasarkan ayat-ayat yang kita akan bicarakan pada hari ini. Baiklah Doktor, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, mungkin Doktor boleh kongsikan. Sebelum tu bacakan dulu, insya-Allah kita nak dengarlah Doktor akan taranumkan, bacakan ayat Al-Quran ini, dan mungkin ada perkongsian sebagai pembuka kata, pembuka bicara kita pada hari ini. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Da'i Hadari. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, kita mulakan dengan lafaz yang mulia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan atau dimatikan untuk seketika. Dan yakinlah sesungguhnya kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Alhamdulillah, kita masih lagi berpeluang untuk meneruskan kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Ayat 45 hingga 49 kita nak baca dan kita nak hayati bersama. Tapi kita nak mulakan dengan taranum dulu. Saya pilih hari ini nak baca dua lagu. Pertama sekali lagu Sabah, keduanya lagu Hijaz. Wah, dua-dua lagu berat. Kenapa berat Ustaz? Lagu Sabah ni dia punya alunan, kemudian Hijaz ni pula dia main tinggi rendah kan. Jadi kita cuba tengok pagi-pagi ni untuk menjadi halwa telinga dan juga sebagai santapan rohani. Kita mulakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا إن الخاسرين الذين خسروا
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, kita dah baca lagu Sabah, lagu Hijaz, lagu Syikah. Tiga lagu dapat lagi. Jarang boleh dapat 3 lagu, dia dapat 3 lagu. Dia kenapa 3 lagu tu? Dia tali suara tu, dia punya alunan tu, dia dekat-dekat nak sama. Sabah, Hijaz, Syikah ni, dia punya matching tu. Supaya sambungan dia tu. Maksudnya alunan tu
dia akan matching. Lepas sobah masuk ijaz. Sebab ijaz masuk syikah dia punya matching lah. Biasanya orang akan susun, kalau taranum baca tilawah dia akan susun. Betul. Supaya telinga tu dia boleh follow bacaan tu. Baik, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Kita cuba tengok, kita cuba lihat terjemahan ayat 45 dulu. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarafin khafi. Allah berfirman, dan engkau juga akan melihat mereka didedahkan kepada neraka dalam keadaan tunduk membisu dengan sebab kehinaan, iaitu yang mereka rasai, sambil memandang ke neraka itu hanya dengan mengerling ataupun menjeling kerana gerun takut, min tarfin khafi. Wa qala alladhina amanu innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya dan orang-orang beriman pula berkata, ini cerita orang beriman. Orang beriman berkata apa? Wa qala alladhina amanu, dan berkatalah orang yang beriman, innal khasirin alladhina khasiru anfusahum, sesungguhnya orang yang rugi itu sebenarnya ialah mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, dan juga merugikan diri mereka, merugikan ahli keluarga mereka. Ada tafsiran lain sebut merugikan pengikut-pengikut mereka pada hari kiamat. Ala innadh zalimina fi azabim muqim. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab seksa yang kekal. Ayat ke-46. Wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah wa man yudlilillahu fama lahu min sabil. Yang bermaksud, dan tiadalah bagi mereka sebarang penolong yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, auliya. Mereka tiada penolong selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi pertolongan kepada mereka. Maksudnya may yansurunahum, yansurunahum min dunillah. Tiada siapa yang dapat memberi pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada baginya sebarang jalan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah. Saya fikir kita ambil terjemahan ayat 45 dan 46 dulu. Baik. Dan terjemahan-terjemahan berikutnya kita akan susuli melalui soalan-soalan yang berikutnya. Terima kasih. Baik, Doktor, melihat apa yang digambarkan daripada tafsir Al-Quran yang Doktor sebutkan tadi, ayat 45 hingga 46 ini, menunjukkan ada amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar dan kita kena ambil berat. Termasuklah disebutkan juga antara orang yang rugi itu disebutkan oleh orang-orang beriman tu. Tapi tak apa, kita akan bedah dengan lebih lanjut apa yang kita akan dapat pada ayat yang ke-45 dan juga 46 ini. Jadi kepada anda semua, terus bersama dengan kami. InsyaAllah kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Setiap persoalan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah hari ini para penuntut sekalian, saya Da'i Hadari bersama dengan anda dan kita akan membedah apa yang kita katakan sebagai tafsir Al-Quran, membedah Al-Quran itu sendiri menerusi kalamullah dalam surah Asy-Syura ayat 45 hingga ayat 49. Dan kita sangat bertuah hari Jumaat ini kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baiklah Doktor, taranum sudah, Alhamdulillah. Jadi ada juga Doktor memberi bayangan amaran Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat 45 hingga ayat 46. Ayat 45 tu mungkin ada sesuatu yang Doktor nak sampaikan sambil kita nak raikan soalan daripada penonton kita. Terima kasih Da'i Hadari. Saya fikir ada beberapa kalimah-kalimah yang perlu disantuni supaya kita dapat lihat the great picture of ayat verse 45. Cakap putih pula pagi ni. Allahu Akbar, tak tahu makan apa semalam. Makan spaghetti ke? Kalau spaghetti kan cakap Itali. Okey, baik, kita kembali. Dia Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tarahum. Muhammad, engkau akan melihat mereka. Mereka itu siapa? Yang engkar, yang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah tadi. Kan surah ni surah Makkiyah kan? Ya, betul. Surah Makkiyah. Jadi Allah beritahu
Apa saja mereka buat? Keingkaran, lawan, menentang, kemudian buat strategi lawan Nabi Muhammad SAW, kemudian nak batalkan, memboikot semua ni. Hari itu Muhammad watarahum. Kau akan lihat mereka, reaksi mereka ni dengan menjadi calon neraka ni. Yu'raduna 'alaiha khashi'in. Bila dibawa, ditunjukkan, ini tempat kamu ya. Ini tempat kamu masuk nanti ya. Nabi Muhammad dekat tepi. Cuba gambarkan, cuba bayangkan. Nabi Muhammad SAW ada di sisi orang beriman. Okey, ada sekumpulan manusia yang lawan tadi masuk ke neraka. Nabi sedang memerhatikan mereka. Reaksi. Bila yang dulu tu masa kat dunia, alah neraka, apalah sangat. Alah jauh, lambat lagi. Apa dia Muhammad ni merepek, Muhammad ni apa ni tak betul, macam-macam kan. So hari itu nak cakap apa? Allah gambar khashi'in. Perkataan khashi'in ni hadari, dia hal. Kalau kita belajar bahasa dia panggil hal. Hal maksudnya itulah keadaan mereka. Dalam keadaan ketakutan, tak berubah ni. Bukan dia happy, takut, happy, gundah gulana, tak ada. Khashi'in, dalam keadaan al-khauf asyadid, ketakutan yang bersangat, menggeletar badan ketakutan, melihat neraka tu depan mata sekarang ni. Khashi'in, tunduk. Kita pun kata kalau solat kau ni kena khusyuk lah, khusyuk. Maksudnya betul-betul insafi dan melihat apa yang berlaku di hadapan. Kalau saya solat ni khusyuk, saya hilang. Saya tak nampak dah kanan kiri, apa di belakang, depan belakang. Sebab kita khusyuk. Fokus. So sekarang ni dia tak tengok kanan, tengok kiri dah. Mana anak isteri, mana jawatan, mana kawan, semua dia tak cari dah. Ini balasannya. Ini keadaannya. So dia dalam keadaan ketakutan. Khashi'ina minadh-dhul. Allahu Akbar. Dalam takut, dalam keadaan kehinaan. Hinalah. Yalah. Orang dibebaskan daripada suatu hukuman dengan orang dijatuhkan hukuman. Beza. Hina tak? Hina. Di khalayak ramai melihat, pengikut engkau pun lihat. Sebab itu pengikut kata nanti, Tuhan, disebab dialah aku sesat. Disalahkan pula. Disebab dia aku sesat, kau gandakan 2 kali ganda Tuhan. Atihim di'faini minal azab. Gandakan 2. Sebab dia patut pimpin aku, bawa aku ke jalan betul. Tapi dia pula yang sesatkan. Jadi bagi dia. Kawan-kawan dia pula, pengikut dia pula request. Tuhan jangan bagi dia 1 je, bagi dia 2 kali ganda. Nak cakap apa? Minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Allah gambarkan min tarfin khafi ni, ibu ayah para penonton, dia lihat dalam keadaan takut macam ni. Ada satu benda yang mengerikan. Saya ambil gambaran Ada satu benda yang sangat-sangat mengerikan. Macam mana kita tengok? Contoh, saya ambil contoh, orang tu aksiden, kepala pecah. Kita tengok juga. Tengok juga, tapi kita dalam keadaan takut. Tak nak. Takut. Neraka kot. Itulah tarfin khafi. Min tarfin khafi. Dia curi tengok. Kan? Tengok curi. Tengoklah betul-betul. Tak berani. Mata itu tidak sanggup pada hari tersebut untuk melihat bagaimana luapan api neraka dan juga apa yang ada dalam api neraka. Seksaan. Wa qala alladhina amanu. Sekarang gambaran. Diberitahu bagaimana orang yang beriman tadi. Hebatlah. Happy tak? Waktu tu mereka menyaksikan. Dia menyaksikan. Kan aku dah cakap. Masa kat bumi kan aku dah cakap dulu, jangan lawan Nabi Muhammad, jangan lawan Islam. Benda baik ni ikutlah. Hari tu orang beriman cakap apa? Wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dia pula jadi bos. Dulu orang beriman, yang tak beriman, kau sindir-sindir kan? Ditindas, disindir kan? Elah, sikit-sikit tazkirah, sikit-sikit contoh. Elah, sikit-sikit halal, sikit-sikit haram, sikit-sikit halal, sikit-sikit ikut Nabi, sikit-sikit Quran. Kan? Masa tu, yang kita yang sikit-sikit tadi tu lah Amin. Amin lah. Amin. Sadari supaya kita yang bercakap ni. Qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dia sama-sama dia bercakap. Ada pun orang yang rugi pada hari ini, orang yang merugikan diri mereka dan merugikan pengikut-pengikut mereka. Dia cakap depan orang yang ingkar tu. Dia beritahu. Tengok tu, kan kita ni alhamdulillah kita selamat kan? Tengok dia orang. Dia dah rugikan diri dia, kemudian dia rugikan pula
ahli keluarga dia dan juga ahli keluarga pada hari kiamat ataupun pengikut-pengikut dia. Jadi khasiru anfusahum. Dai, dia bukan dai yang rugikan saya, bukan saya yang rugikan dai. Quran kata apa? Anfusahum. Diri mereka. You throw yourself. You yang campak diri you dalam kawah kerugian. Bukan siapa-siapa pergi campak. Tak ada siapa-siapa heret pun. Betul. Betul tak? So you sendiri yang campak diri you dalam kawah kerugian. So hari itu siapa nak disalahkan? Tak ada siapa yang disalahkan. Betul. Ala inna zalimina fi azabin muqim. Bukankah orang yang zalim itu berada dalam azab yang azab yang kekal. Baik. Kenapa diguna az-zalimin? Dia tak kata innal kafirin, innal musyrikin. Kan? Zalim. Sebab zalim ini lebih besar mudarat dia daripada musyrik, daripada kafir. Sebab zalim ini sentiasa membuat pertimbangan yang salah. Gagal menggunakan akal yang waras, hati yang jernih untuk menilai satu perkara. So zalim lah. Tiba-tiba songkok ni pakai kat lutut. Songkok ni pakai kat mana? Kepala. Letak pakai kat lutut. Jalan. letak kat lutut. Zalim lah. Meletakkan sesuatu salah pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Begitulah manusia. Akal ni dia bila salah letak pada tempat, kan Islam itu cantik, indah, secocok dengan fitrah manusia. Kan mengajak kepada kebaikan. Bila mengamalkan Islam, nampak dia itu manusia yang indah, baik, berbudi pekerti. Watak dia, kemudian perilaku, persekitaran, rumah, jiran, tetangga, semua itu akan dapat manfaat. Tapi kalau zalim, semua di keliling dia turut diracuni. Betul. Turut mendapat serpihan kemudaratan. Sebab itu Tuhan kata adzabin muqim. Kekal, no more discussion, kekal di dalam api neraka. Kita berharap kita bukan dari golongan yang rugi tadi. Dan kita bukan golongan rugi dan tidak mau merugikan diri. Dan masih ada peluang untuk menguntungkan diri. Masih ada peluang lagi. So kita boleh ambil soalan. Baik. Amboi, dah macam dia pula moderator ya. Tapi itulah semangat doktor tu saya suka. Sebab apa? Setiap kali doktor memberikan pencerahan tu doktor, kita terbawa-bawa. Dan saya yakin para penonton di rumah juga terbawa-bawa. Dan kita nak raikan soalan yang mana saya yakin soalan ini juga saya dan juga para penonton tertanya-tanya. Rahimah Saud di Facebook ni doktor. Katanya, Assalamualaikum doktor, Da'i Hadari dan juga warga Tanyalah Ustaz yang bertugas. Waalaikumsalam. Ayat 45 ini, selain tertunduk hina dan pandangan yang lesu ataupun pandangan yang ketakutan tadi itu, bagaimana keadaan fizikal orang-orang yang zalim itu ketika di akhirat nanti? Dan adakah semasa dihadapkan ke pengadilan, mereka sentiasa akan disiksa? Silakan doktor. Ya. Begini, dia mendapat natijah bahawa dia akan jadi ahli neraka. Itu sudah satu siksaan. Itu pun dah menangis. Siksaan. Dia sebenarnya kan Dai, kalau kita pergi lebih jauh lagi, orang yang hidup di dalam keingkaran, orang yang hidup dalam mengenepikan ajaran Islam, panduan hidup kan, dia sebenarnya hidup dalam suasana seksa diri dia sendiri sebelum dia dapat seksaan dekat akhirat. So betul tak dia diseksa? Dia diseksa. Di dunia dia sudah terseksa, dekat akhirat dia memang akan mendapat balasan, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat dia yang merugikan diri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu manusia apa yang baik, apa yang buruk. Fahadainahun najdain. Kan kami telah tunjukkan mereka dua sempang. Satu sempang kebaikan, satu sempang keburukan. Bila sampai dekat tengah-tengah tu Allah bawa bila sampai tengah-tengah sempang kanan kiri, you have to choose. Supaya tak zalim lah. Pilihan. Allah tidak paksa. Kita bukan bermazhab Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Kita menyerahkan segalanya usaha itu, kita kena berusaha, tapi taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Sebab itu fa'ammal ladzina amanu, kan? Bila orang itu beriman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabi inni dhanantu anni mulaqin hisabi fa huwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi pada hari akhirat, bila orang dapat catatan kanan, dia dah happy dah. Dah happy. Happy itu bukan satu kehinaan. Happy itu berita gembira. Dapat tangan kanan ni. Makanlah, minumlah, nikmatilah segala nikmat dalam syurga. Sebab dah tahu dah akan ke mana. Ada pun yang dapat tangan kiri, dia cakap apa? Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni mali halaka anni sultaniya
Bila dapat tangan kiri saja, dia akan cakap apa? Aku tak nak ambil lah. Boleh agak dah. Kalau ambil tangan kiri ni confirm. Alangkah baiknya kalau pada hari ini aku tidak diberi catatan. Itulah juga kehinaan pada hari tersebut. Kerana catatan itulah yang akan menentukan seseorang itu ke kanan atau ke kiri, ke syurga ataupun ke neraka. Mereka berada dalam keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka dihumban ke dalam api neraka. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, macam inilah kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan supaya mata hati kita celik dan kita boleh melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kita jangan banyak bagi alasan. Don't give lot of excuses. Boy, cakap hari ni lain macam lah doktor ni. Ni Orang putih je. Kan? So jangan banyak sangat beri alasan yang tidak munasabah. Ya. Betul tak? Kalau orang lain boleh buat benda baik, boleh berubah, apa yang menghalang awak daripada buat jadi berubah? Peluang di dunia diberi. Betul tak? Peluang sama saja. Peluang sama. 2 biji mata, 2 telinga, 2 hidung, hati, perut, semua sama. Cuma cara kita nak bawa dan cara kita mengimbang sesuatu perkara, mentimbang tara mana satu kita nak buat. Allahu Akbar. Dan itulah gambaran ketika di akhirat nanti. Baik doktor, saya terpandang dalam ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innal ladzina khasirin alladzina khasiru. Yang dimana disebutkan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan anfusahum, khasiruna anfusahum, diri mereka sendiri. Rugi di situ, saya teringat kepada surah Al-Asr yang mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Adakah ia rugi yang sama, cumanya situasi berbeza? Silakan doktor. Ya, terima kasih Dayan Hadari. Kita biasa dengar perkataan rugi dalam Quran ni. Kalau apa yang disebut dan itu betul, maksudnya dalam suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa beza kerugian ini dengan kerugian itu? Dia dalam kerugian dalam Al-Quran. Syashul pakcik bagi. Kerugian dalam Al-Quran ada tiga jenis. Tiga jenis kerugian menggunakan kalimah daripada huruf-huruf yang sama. Kita lihat wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Khusr. Saya nak para penonton kira sama-sama dengan saya. Khusr. Kha berapa huruf? 3 huruf. Kha, sin, ra. Berapa huruf? Tiga. 3 huruf. Khusr. Rugi. Rugi kan? Rugi. Ada satu lagi rugi dalam ayat ni. Khasir. Ni kan innal khasirina, asal dia, kalimah dia ialah khasir. Kha, alif, sin, ra. Berapa huruf? Kha, alif, sin, ra. Berapa? 4. Tadi? 3. Okey. Ada satu lagi perkataan yang menunjukkan kerugian juga. Khusran. Kha, sin, ra, alif, nun. 5. Khusran. Khusran ada 5 huruf. Ketiga-tiga kalimah rugi ni tak sama rugi orang tu. Maksudnya, kalau seseorang itu dia khusr saja, dia rugi sahaja. Kalau dia rugi sahaja, dia hanyalah rugi dalam bentuk mutlak. Macam ni, saya rugi, Dain Hadari pun rugi. Kita setiap hari rugi. Ada kawan kita bangun pukul 3 pagi, dia dapat qiyamul lail. Lepas tu sebelum subuh dia baca Quran pula. Masya Allah. Subuh pula dia solat berjemaah pula pergi masjid. Solat sunat qabliyah lagi. Lepas solat. So dia punya susunan tu cantik tak? Cantik. Jadi dia untung. Saya pun untung juga. Tapi untung saya tidak seperti mana untung tak dia. Sama dengan dia lah. Jadi bila saya compare dengan dia, saya rugi atau rugi? Rugi ke untung? Rugilah. Walaupun saya masih lagi buat soleh. Betul? Rugi. So itu namakan rugi mutlak. Khusr. Semua kita rugi. Semua kita setiap hari akan ada rugi sedikit sebanyak. Manfaat masa. Khasir, orang yang merugikan diri dalam ayat ini. Dia pilih untuk merugikan diri. Tetapi khasir ini masih berpeluang untuk kembali. Sekiranya dia sedar dia dalam kerugian. Sebab itu Tuhan beri peringatan. Jangan kamu jadi khasirin. Supaya di dunia ini kamu ambil peluang untuk baiki diri. Supaya kamu tak rugi. Ini kan gambaran kiamat nanti. Belum berlaku. Betul. Tapi sudah diberitahu keadaannya. Jadi sekarang ni bila kita baca, bila kita discuss ni,
aku ni khusr ke khasir? Kalau aku ni khusr, memang tak lari. Tapi kalau khasir, aku masih ada peluang lah untuk tidak merugikan tidak diri. Jadi macam tu. Kalau khusran, tak boleh buat borak. Bila sebut tentang khusran, ini adalah yang kita nak tahu kejap lagi. Kalau anda nak tahu apakah itu khusran, ada 5 huruf dekat situ. Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pagi yang indah, pagi Jumaat, sama-sama kita banyakkan ibadah kita, terutamanya dalam amalan-amalan sunat. Jangan lupa bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan jangan lupa terus bersama dengan kami juga, banyak yang kami akan kongsikan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tentang tafsir dan taranum. Kita bicarakan surah Asy-Syura ayat 45 hingga ayat 49 bersama dengan kekanda saya, kacak orangnya, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rafi Abdullah. Baik Doktor, kita nak beralih ke ayat seterusnya dan kita nak raikan soalan di Facebook sahabat-sahabat kita ni. Tapi cumanya, apakah itu khusran yang terakhir tu, dan nak tanya kejap lagi tentang mukim, ataupun Doktor boleh ceritakan terus tentang mukim itu sendiri, kenapa Allah nyatakan mukim? Silakan. Okey, ada khusran tadi, kita nak sambung perkataan khusran. Khusran ini dia memang campakkan diri dia dan duduk campakkan diri dia dalam kawah kerugian. Baik. Malas kerja, malas belajar, malas jadi memang dia ni package dia dalam kehidupan dia ni memang orang yang rugi, sentiasa rugi. Package dia tu. Dia memang mencampakkan diri. Tuhan tak adalah campak kita macam tu, sebab kita yang pilih. You jangan kata Allah dah, semua nak salahkan Allah. Allah dah jadi macam mana Ustaz, Allah dah ni masya-Allah punya takdir Ustaz. Amboi suka-suka hati kau, bila benda macam tu kau tuduh Allah, jadi Allah yang buat kau macam tu. Dah salah tu. Tapi kalau orang berjaya tu nak cakap apa? Kan kita sama saja semuanya. Kan mahu atau tidak, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Orang tua-tua kita pesan dah. Mak saya selalu pesan, Mat, ni mak angkat saya kata, Mat, nak senang tak senang, nak susah tak susah. Kalau you nak senang, dunia dan akhirat bukan senang. You kena berkorban, you kena kerja sungguh-sungguh, you kena belajar sungguh-sungguh, you kena semua kena sungguh. Sebab nak senang tu bukan senang. Tapi nak susah, tak susah. Duduk je lah rumah. Kan, daftar minta bantuan situ, minta bantuan. Jadi saya tak nafikan ada orang perlukan bantuan dalam keadaan suasana sekarang ni. Tetapi yang saya maksudkan adalah orang yang memang malas. Tak ada usaha. Kan? Dia memang itu khasirin. Dia duduk dalam khusran. Duduk, bayangkan ada kawah, dia duduk dalam tu, tak nak keluar. Keluarlah. Tak nak, dia kata. Duduk dalam kawah tu. Mainlah sini, tolong ustaz apa ni, jadi pembantu ustaz kan. Tak apa kan. Rezeki Allah Taala bagi kan, duduk. Nak tidur katanya. Pernah kan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lalu dekat masjid, tengok ada sekumpulan sahabat duduk dalam masjid kan. Dia kata orang lain semua kerja, dia duduk dalam masjid kan, duduk berzikir. Umar tanya, kau buat apa ni? Nahnu mutawakkilun. La antum lastu mutawakkilun. Nahnu mutawakkilun. Kenapa kamu tak kerja? Kenapa kamu tak pergi cari rezeki? Kami ini tawakal. Tak, engkau bukan tawakal. Dia boleh jadi mutaakilun boleh. Kau ni tunggu orang hantar makanan. Patut keluarlah pergi kerja. Orang lain kerja membanting tulang. Sebab itu Nabi-Nabi semua kerja. Tangan ni minta bantuan ni dai. Kan? Saya tunjuk tangan ni sebab teringat Nabi Daud alaihi salam. Sebab tangan Nabi Daud alaihi salam ada kematu. Betul. Kerana bekerja. Ada kematu. Ni banyak ni, banyak. Mana? Tak ada pun. Kan? Kalau kat kaki saya percaya sebab sepak bola. Tapi tangan. Sahabat Nabi tangan berkematu. Sekarang kita nak cari kematu macam mana? Allahu akbar. Betul tak? Jangankan tangan Nabi, mengikut setengah riwayat tangan Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW, tangan berkematu. Allah suka tangan yang berkematu. Sebab itu adalah tanda orang bekerja. Kau nak rugikan lagi, nak bagi alasan, mana boleh. Lepas tu mukim ni kita kata, saudara bermukim di mana? Maksudnya tempat tinggal. Borang mukim. Katakan dai nak kahwin pula. Dai katakan, saya dah kahwin satu. Kau tak balik rumah saya dah tu. Ada kawan kita nak kahwin kan. Dia hantar borang untuk borang sign mukim.
Ustaz tolong saya sebab saya nazir kan, nazir masjid. Tak, saya mukim. Tengok, oh mukim maksudnya duduk sini, dia kena buktikan duduk sini. Jadi mukim ni kau duduklah situ. Tak ada bantal, tak ada selimut, tak ada Azab tilam. sahaja. Tak ada. Kalau ada bantal pun bantal neraka. So mukim dalam tu. Kita nak beritahu bahawa bukan satu benda yang senang untuk mendepani azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, dan ini sebelum kita berpindah pada soalan berikutnya, ahlihim, perkataan ahlim tu, ahlihim, lihat ahlihim wa ahlihim. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama menyebut pengikut orang yang rugi. Dia adalah rugi. Ada orang ikut pula orang rugi. Saudara, jangan tertipu. Seseorang itu barangkali dia ada kereta besar, dia ada rumah besar, dia ada harta banyak. Bukan itu maksud ikut dia kita akan untung. Mungkin untung di dunia, tapi belum tentu untung untuk akhirat. Sebab itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua pentadbir, dia harus memastikan rakyat dia, orang di bawah pemerintahan penjagaan dia, mesti orang tidak rugi. Bukan sekadar beri gaji yang cukup, tetapi memastikan tarbiyah juga cukup. Memastikan pembangunan keinsanan dia, membangun holistik lah keseluruhan. Jadi supaya dia tidak rugi. Baik. Begitu juga ahli keluarga. Tidak boleh. Kalau saya sebagai ayah dah rugi, dari mana anak isteri saya nak untung? Macam mana untung kan? Kalau saya dah rugi, orang semua rugi ya. Jadi ayah kena jadi orang yang pastikan diri dia berada dalam landasan yang betul supaya tidak merugikan ahli keluarga. Kalau tidak, saya tak habis cakap lagi ni. Baik, silakan. Kalau tidak, isteri dan anak akan sentak baju kita dekat akhirat. Allah. Abah punya pasal lah ni. Wahai Allah, abah aku punya pasal. Kenapa abah buat macam ni? Kenapa abah tak didik kami? Kenapa abang tak bagi tahu saya? So, sanggup tak kita disentap? Kerana kita telah merugikan ahli keluarga kita sama-sama. Itu kalau seorang anak, kalau ramai anak. Silap-silap, kita punya orang gaji pun akan sentak juga. Ahlihim mengikut setengah riwayat, setengah tafsiran. Orang gaji, pekerja, semua. Orang gaji pun. Bapak, dulu saya mau solat, bapak tak kasih. Bapak suruh saya cuci kereta. Waktu saya solat, bapak suruh saya jemur kain. Allah. Waktu saya baru nak. Jadi, kita kena tanggungjawab juga. Saya bayar gaji ke awak, suruh basuh kain, suruh basuh kereta, suruh buat ni. Suruh sembahyang. Kan? Tanya orang gaji tu, ibu dah solat belum? Kalau belum solat, ibu silakan solat dulu. Kemudian baru buat kerja lain. Solat mesti diutamakan. Itu. Jaga sampai ahli keluarga termasuk orang gaji sekali. Saya fikir itu juga termasuklah mereka yang berada di sekeliling kita, Doktor. Betul. Allah. Betul. Okey, Doktor. Saya tertarik dengan soalan di Facebook ni. Hana Wanci. Berdasarkan firman Allah dalam ayat yang seterusnya, ayat 46, dan saya terpanggil juga nak kongsikan bersama dengan para penonton. Kalau para penonton boleh nampak ayat wa ma kana, ma itu bukan bermaksud apa yang, tetapi ma di situ adalah ma nafi, Doktor ya. Wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahum, dan tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain daripada Allah, min dunillah. Jadi Doktor, Hana Wancik bertanyakan, apakah bentuk kesesatan dan kezaliman yang mereka lakukan kepada semasa di dunia sehingga Allah tak bagi pertolongan kepada mereka di akhirat kelak, walaupun awliya pemimpin mereka pun? Ya, terima kasih kepada Hana Wanci atas soalan tadi. Dia, Allah berfirman, wa ma kana lahum min awliya wa ma kana lahum min awliya ayansurunahum min dunillah. Jadi kadang-kadang manusia ni merasa begini, Hana, dia rasa kawan-kawan baik dia, kawan-kawan hebat dia yang ada pangkat jawatan, yang gagah perkasa kat dunia ni, dekat akhirat akan defend dia, akan tolong dia. Walaupun kamcing macam mana pun. Kamcing macam mana pun. No. Pada dekat akhirat besok sendiri-sendiri. Wa atihim farda. Quran kata farda, farid. Farda itu farid. Datang secara tunggal-tunggal, seorang-seorang datang menghadap Tuhan. Jadi, kalaulah kamu rasa kamu ada awliya, pembantu, wali. Perkataan wali, ini orang yang disayangi, dikasihi sepenuh hati. Ini bila kata Awliyaur Rahman, kekasih-kekasih Allah. Kata Awliya'u Syaitan, kekasih-kekasih Syaitan jadinya. Jadi wa ma kana lahum min awliya yansurunahum. Tak ada siapa yang boleh bantu mereka pada hari tersebut, wahai Hana. Tak ada siapa yang boleh bantu saya, bantu saudari, bantu ibu ayah dekat akhirat, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah nak tolong, Allah akan bantu. Sebab itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak akan menzalimi sesiapa pun dekat akhirat, sebab melainkan manusia yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil.
barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada jalan bagi dia. Mungkin ayat ini ada orang akan salah faham. Dia kata, "Yalah ustaz, Allah dah sesatkan saya nak macam mana?" Memang Allah dah pilih saya sesat. Sesatlah saya ustaz. Saya jadi macam Jabariyah pula. Kan? Anta majburun. Macam kau ni memang ada tak. Dia yang pilih untuk sesat. Sebab ilmu Allah kharijun an ihatati zaman. Ilmu Allah mendahului sesuatu perkara itu sebelum berlaku. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku. Sama keadaannya dai. Bila saya mengajar kat universiti, katakan masuk dalam kelas tu budak dah, student dah duduk. Bila hari pertama bersembang dengan dia orang, cara dia ambil nota, cara dia tengok, cara dia beri perhatian, apa yang awak faham mengenai subjek ni, kita dah boleh agak dah. Budak ni boleh skor. Kita boleh agak dah. Nanti in the end, pada hari final exam dan result dia, memang budak tu skor. Adakah saya mendahului ilmu saya mendahului sesuatu perkara sebelum berlaku? Tak. Saya boleh lihat kepada potensi tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang memang daripada awal dia pilih. Dia pada awal tak ada watak, tak ada ciri-ciri untuk cari. Macam saya contoh saya masuk Islam kan. Saya cari. Kalau saya duduk saja buat tak tahu, tak jadi, kan? Doktor yang mencari. Saya mencari. Saya baca, saya jumpa ustaz, kan? Saya dengar Quran, saya cuba cari orang untuk berbincang. So cari. Bila pergi itu yang dia kata hidayah Allah beri sikit, kemudian datang taufik. Sebab hidayah dan taufik. Bila hidayah tu Tuhan bertunjuk, taufik kita usaha, datang taufik. Taufik maksudnya Allah perkenankan usaha kita, lalu kita dipandu. Kalau tidak, kita akan dalam keadaan sesat. Ya. Bagaimana kesesatan yang dinyatakan tu, doktor? Kesesatan? Tapi jawapannya kejap lagi. Sebab Hana Wancik kata, macam mana tahap kesesatan tu sampai Allah langsung tak menghiraukan mereka ni. Tapi kesesatan yang macam mana tu kejap lagi, doktor, ya? InsyaAllah. Baiklah, para penonton sekalian nak tahu? Tunggu selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Setiap hari kita pasti berdepan dengan pelbagai permasalahan ataupun pertanyaan yang membelenggu fikiran kita. Tapi jangan pening-pening. Para penonton sekalian, pagi yang indah ini kita sama-sama dapatkan jawapan, pencerahan, penyelesaiannya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Dr. Farid Ravi Abdullah. Kita bicarakan tentang surah Asy-Syura untuk tafsir dan juga taranum kita ayat 45 hingga ayat 49. Baik, doktor. Hana tadi bertanyakan apa jenis kesesatan mereka ni sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran sedemikian rupa. Langsung tak akan ada yang dapat membantu tu, doktor. Disebabkan dia reflect kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sirah. Ya. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh manusia menyembah Tuhan yang satu. Tinggalkan bilangan-bilangan idol yang ada di keliling Kaabah. Ya. Dan terimalah Allah sebagai Tuhan yang memberi makan, memberi minum dan segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Apa respon mereka? Mereka menolak. Mereka lawan. Mereka kata, tak, Tuhan-Tuhan kami ni pun akan tolong, nenek moyang kami akan tolong. Betul tak? Itu kan jawapan mereka. Sebab itu apa yang disebut oleh Ibnu Katsir, dia kata kenapa mereka sebut begitu? Sebab terhalangnya hidayah kepada mereka kerana di dunia mereka mendakwa selain Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu mereka, akan memberi manfaat di akhirat. Di dunia dan akhirat, tak apa dekat akhirat ada yang tolong. Bila selain Allah Subhanahu Wa Taala semua itu no value, ini saya yang tambahlah dalam teks tu, no value, tak ada nilai. Kalau idol itu dibuat daripada batu tu akan jadi bahan pembakar. Betul. Akan menyemarakkan lagi api yang membakar kan dalam neraka. Jadi pada hari tersebut barulah mereka sedar selama ini di dunia mereka adalah golongan yang sesat. Itu kesesatan dia. Maksudnya di dunia bila kita bagi tahu satu perkara kebaikan, dijawab balik. Kan ada sekarang ayat dia kata kubur masing-masing. Jawapan dia lain macam tu. Kubur masing-masing. Sibuklah ustaz-ustaz ni, kubur masing-masing. Dia betul lah kubur masing-masing. Kalau kubur sekali dengan da'i senang. Kan? Yang sekali. Kalau tak boleh jawab,
malaikat tanya nak jawab apa? Sebenarnya jawapan gini jawab. Boleh sembang pula. Boleh sembang. Depan malaikat. Kalau sekali. Sebab dia kata, kubur masing-masing lah Ustaz. Sebab kubur masing-masing lah kita nak bagi tahu siap. Supaya masing-masing lah yang kena jawab. Macam mana kita nak jawab kalau kesesatan itu yang membelenggu kehidupan kita? Betul kan? Sebab kita menganggap dua perkara. Pertama, kita sembah selain Allah dan yakin bahawa selain Allah itu akan bantu kita dekat akhirat. Itu kesesatan. Sebab dia awal-awal lagi inna zalimin. Dia zalim. Dia tak boleh nak fikir. Antara bila saya tengok meja ni kan. Ya. Bila tengok meja ni saya kata, ya Allah cantiknya meja ni. Siapa yang ukir, siapa yang buat ni. Masya Allah cantiknya. Kalaulah saya jumpa orang ni memang saya akan puji dia. Betul tak? Betul. Bila meja ni cantik, saya akan puji meja ni ke saya akan puji orang yang buat meja? Orang yang buat meja. Buat meja. Patut dia lah yang hebat. Ya. Tapi sekarang orang yang buat idol dengan orang yang idol yang dibuat dengan orang yang buat idol. Sekarang ni kita lebih memuja idol tersebut, objek tersebut berbanding dengan orang yang membuat. orang. So manusia. Dua-dua manusia yang buat. Patutnya yang buat itulah hebat. Ya. Allah Taala sebut wa iyaslubuhumudz dzubab la yastanqidhu minhu syai'a dha'ifa talib wal matlub. Kalaulah seekor lalat terbang pergi ambil sesuatu daripada idol tersebut, dia bawa lagi. Idol tu tengok je lah. Dia tak boleh ambil balik. Dia tak boleh buat Jadi apa-apa. Allah gambarkan alangkah lemahnya awak yang meminta dan tempat yang meminta. You sendiri dah lemah sebab zalim. Tak boleh nak fikir. Ya. Ya. Khasir. Rugikan diri sebab memilih jalan yang salah. Betul kan? Betul. Jadi takkan sampai begitu sekali manusia memilih jalan kesesatan. Sebab itu dikekalkan azab bagi mereka sebab semaksimumnya, sebab dia langsung tak nampak, mata hati dia terus dibutakan daripada mengenal kebenaran, mengenal Tuhan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Itu kita minta jauh lah daripada menzalimi diri kita sendiri. Doktor, berdasarkan ayat yang ke-47, kita beralih ke ayat yang ke-47. Ini adalah amaran Allah. Dan saya yakin doktor akan ceritakan dengan lebih lanjut tentang amaran ini. Cumanya soalan daripada Saziatul Siddiq, ya, para penonton sekalian, dari berdasarkan ayat 47 ni katanya, bagaimana untuk menyedarkan bahawa dunia ini hanyalah bersifat sementara ni doktor, dan segala nikmat yang diberikan ketika di dunia ini semuanya akan dihisap dan akan dipersoalkan. Apakah digunakan untuk ke jalan Allah atau ke jalan yang tidak benar? Ada orang bergaduh sampaikan hal tanah, bergaduh adik-beradik sampai nak bunuh-membunuh tu doktor, sedangkan ia tak kekal. Itu yang ditanyakan oleh Saziatul Siddiq. Yeah. Dia macam ni lah kan, dunia ni tempat sementara, kita semua tahu dunia ini tempat sementara, dan apa saja yang kita buat ni kita akan tuai dekat akhirat, Dan akan ditanya segala yang kita buat. So tak ada sebab musabab kenapa manusia harus melebihkan dunia berbanding dengan akhirat. Sebab kita semua akan dipersoal, kita akan dihisab, dan semua itu akan membawa natijah. Apa saja saya buat, semua itu akan ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau saya buat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, akan dinilai. Kalau saya buat kejahatan walaupun sebesar biji sawi, akan dinilai. Tapi untungnya orang Islam ni, dai, bila saya berniat, kejap lagi saya nak pancitkan kita dai. Sebab tanya soalan susah. Nasib baik saya pakai jauh tadi. Contoh. Pancitkan tayar dai kejap lagi sebab tanya. Rajin sangat tanya soalan susah. Bila aku on air je, soalan susah. Kejap lagi. Baru niat pancitkan tayar. Dalam hati nak pancitkan tayar, tapi belum pancit lagi. Ini bukan daripada hati doktor, contoh ya. Contoh. Okey. Contoh. Ditulis tak dosa? Ditulis? Belum. Belum ya? Belum. Benda buruk, perkara buruk. Walaupun dah niat. Selagi mana tak lagi. buat, tak ada. Selagi mana tak buat, kita akan dihisap kerana hati kita tak berapa cantik lah. Tapi benda perbuatan tak buat. Tapi saya kata, kejap lagi, lepas habis ni, disebabkan dai ni handsome, dan Hada ni handsome, nak belanja dia tosai lah kan. Kita tosai lah, tak main nak mi goreng pagi kan. Tosai ke idli kan, that is my favourite food, breakfast. Lepas tu saya kata, nak ajak lah dia breakfast. Dah saya dah niat benda baik, dapat pahala tak? Dapat. Walaupun saya kejap lagi, bila saya kata, dai jom, Allah Ustaz, sorry Ustaz kan, pagi ni ada pertandingan futsal contohnya kan. Kau pagi, petang, siang, malam main futsal. Jadi tak boleh Ustaz, tak dapat lah Ustaz. Tak apalah, saya dah niat dah. Pahala tetap
Benda baik saya nak buat, bila niat dapat pahala. Benda buruk, bila niat tak ditulis lagi. Tak ditulis lagi. Benda baik, niat saja akan ditulis. Sebab itu innamal a'malu binniyat. So niat itu menentukan watak seseorang, perbuatan seseorang. Jadi sebab itu kita mesti kembali balik melihat kepada peranan, sebab kita akan dihisap, kita akan ditanya, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita tengok balik ayat ke-47 ni kejap dai hadari Yeah. Istajibu li rabbikum. Allah cantiknya. Tuhan panggil. Jawablah. Serulah. Maksud sahutlah. Istajibu li rabbikum. Sahutlah. Dia dalam surah Al-Kahfi baru ni saya baca, wastafziz. Ada satu perkataan wastafziz, kemudian la ahtanikanna dzurriyyatahu. Bila Allah gambarkan syaitan ni dekat syaitan punya janji, iblis punya janji, aku akan pastikan anak cucu Adam ni sesat. Allah gunakan perkataan la ahtanikanna. Ahtanikanna ni dia macam tengok tak kerbau dicucuk hidung atau lembu dicucuk hidung ditarik. Itulah ahtanikanna. Saya akan pastikan sampai satu tahap hidung mereka dicucuk dan ditarik. I will make sure. Saya akan pastikan. Saya cucuk hidung. Sebab itu dia macam, awak ni tak nampak ke benda baik tu apa? Sebab dia dah kena cucuk hidung. Dia kena tarik. Kan? Tapi tak payahlah kita tengok orang buat jahat tu. Dia kena cucuk hidung tu. Tak payah. Yeah. Satu. Lepas tu, wastafziz. Perkataan wastafziz, syaitan guna wastafziz, dia akan desak kita. Desak suruh buat benda jahat. Allah. Desak dalam pujuk. Bolehlah da'i, bolehlah. Alah takkan tak boleh sekali je. Kan besok solat sunat taubat lah. Alah jomlah. Bolehlah sekali je. Itu ada desakan. Sampai jadi. Kalau kita tak strong, kita tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahalazim. Ya juga ya. Bukan selalu. Sekali je pun. Dia akan pastikan dia desak, dia pujuk sampai dia jadi. Kita pun sama kadang-kadang bila dia desak. Tak payahlah main futsal. Jom makan di sana. Jom makan tosik. Allah jom lah. Bukan selalu pun makan dengan ustaz. Bukan gemuk pun gitu. Ajak sekali kau. Tak boleh tak nak ikut. Tadi baru tanya tip macam nak kuruskan badan. Tosik lah. Kan? Tadi beria sangat tanya. Sekali pujuk. Sampai jadi makan tosik pagi ni. Baik. Contoh kan. Pujuk. So Quran sebut bagaimana manusia ni ditinggalkan Allah. Dia menyahut seruan syaitan. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumul la maradda lahu min Allah. Segera istijab, menyahut apa yang diberitahu oleh Allah, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datang hari pembalasan. Hari di mana tidak ada sebarang jalan untuk berlindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kan takut sahut dan serulah. Ikutlah seruan Tuhanmu yang mengajak kamu beriman sebelum datangnya dari Allah hari yang tidak dapat ditolak. Yaumul la maraddalah. Macam nak tolak hari itu? Macam nak lari daripada itu? Tak boleh. Pada hari itu tidak ada bagi kamu tempat berlindung daripada azabnya. Kamu nak berlindung macam mana? Betul kan? Wa ma lakum min malja'in. Min malja'. Malja' ini tak ada tempat untuk berlindung. Tak ada tempat lagi untuk berlari. Malja'in. Di mana kita nak menyuruh pada hari tersebut? Yauma idzin wa ma lakum min nakir. Dan pada hari tersebut juga macam mana kita nak nafikan? Tadi kan khasirin, rugi, zalim. Betul kan? Ada khasirin, ada zalim. Azab yang kekal. Kemudian aulia, kekasih, pilihan. You nak pilih siapa? Allah kan nak pilih syaitan ataupun pilih orang tak betul. Mana satu siapa nak pilih? Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu tak ada jalan untuk keluar. Min nakir. Perkataan nakir tu macam mana orang nak ingkar pada hari tersebut? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kami akan patri mulut mereka, tangan-tangan mereka akan bercakap, kaki-kaki akan bercakap. Sebab kalau mulut diberi peluang bercakap, dia kata mana aku tahu? Boleh berdusta. Aku tak buat. Tak adalah, mana ada. Sebenarnya saya pergi tu bukan nak tu pun. Dia masih berdolak dalil lagi. Allah tutup. Tangan kau cakap. Kaki cakap. Mulut kata tak pergi. Tangan kata, "Woi." Kan? Pergilah. Kaki kata, "Woi, pergilah."
Mulut kata, engkau yang curi. Apa ni, engkau yang pancitkan tayar kereta da'i. Mulut nak jawab, tak ada. Tangan kata, ya, dia yang pancitkan. Macam mana? Pada hari tersebut, you punya panca indera against you akan memberi kenyataan bercanggah dengan kita. Allahu Akbar. Macam nak buat? Padahal di kawan kita ni selama-lamanya ni. Baik. Betul tak? So kita nak pastikan supaya tak ada yang akan against kita dalam memberi penyaksian di hadapan Tuhan. Baik. Doktor, satu perkara yang kita kena fikir dan ingat, insya-Allah Doktor bagaimana amaran Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat menakutkan, menggerunkan. Termasuklah di sana nanti tidak ada tempat berlindung. Doktor, banyak lagi kita akan kongsikan dan saya yakin ayat yang ke-48 ini juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ada diutuskan Rasulullah itu ada urusannya, ada tugasnya. Tapi insya-Allah kejap lagi Doktor ya. Dan kepada anda semua kita akan tutup dahulu di TV9 dan insya-Allah kita nak bedah Al-Quran ini juga akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Tutup di TV3, sambungannya di TV9 selepas ini. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus bersama dengan kami insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami teguh berdiri di sini memberi manfaat kepada anda semua atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih diucapkan. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan Profesor Madya, Dr. Farid Ravi Abdullah, kita bicarakan tentang topik kita hari ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan Taranum surah Asy-Syura ayat 45 hingga ayat 49. Dan subhanallah, banyak yang kita dapat belajar dan saya nak ajak anda semua yang mana menonton di TV9 ni teruskan rasa gembira. Kalau dengan izin, janji happy. Sebab apa? Kita seronok kerana kita beragama Islam. Kita ada seorang Rasul yang itu Rasulullah SAW yang sentiasa mendoakan kita, bahkan akan menjadi pelindung kita di akhirat kelak. Dan subhanallah, pagi ini kena happy jugalah bersama dengan Dr. Farid Ravi ni. Doktor, nampak happy? Tak nampak sebenarnya senyum tu. Tapi Doktor, bila kita bersama dengan Al-Quran ni, kita rasa happy, rasa seronok lain macam Doktor ya. Allahu Akbar. Betul Da'i, sebab dia hidup di bawah naungan Al-Quran kan. Dia Syed Qutb ada sebut al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Dia kata hidup di bawah limbungan Al-Quran ini adalah satu nikmat. Tidak akan dapat bercerita nikmat tersebut melainkan orang yang pernah rasainya. Subhanallah. Bahkan dampingi Quran, kita akan happy. Quran akan happykan kita. Itulah tambah-tambah kemanisan yang kita dapat sekarang ni Doktor ya. Cumanya Doktor, segala nikmat kurniaan daripada Allah ni sebenarnya memberi kegembiraanlah kepada hamba-Nya. Sebagaimana ilmu Al-Quran ini juga. Namun untuk bersyukur, ini satu konsep yang kita kena nak tanya Doktor lah. Konsep syukur dengan nikmat itu tak lama apabila manusia ditimpa kesusahan ataupun ujian. Macam mana cara kita nak berlapang dada dan hadapi segala masalah itu dengan jiwa yang tenang, Doktor? Dia kan Da'i macam ni. Manusia ni dia perlu ada kreativiti. Apa maksud kreativiti? Maksudnya macam mana saya nak happykan hidup saya. Saya tak boleh tunggu Da'i hadari hadir dalam hidup saya untuk gembirakan saya. So saya yang kena create environment happy dalam kita hidup saya. Kita yang kena cuba usaha. Saya kena create dengan anak isteri saya kena ada gurau senda, saya kena ada some activity outdoor dalam rumah, masak bersama-sama anak isteri, walaupun masak benda simple-simple. Kan, kemas rumah sama-sama, lepas tu ada gardening. Macam kita dengan penerbit kan? Ya, kita dengan penerbit. Maksudnya kita ada some activity, kita boleh happy. So maksud kita yang create suasana itu supaya kita jadi gembira. Nak tunggu orang gembirakan kita, mungkin kita kena banyak tengok cerita-cerita lawak lah. Tapi baru kita rasa happy. Tapi Quran sendiri tidaklah sebuah kitab yang menyajikan kesedihan dan juga kemurungan. Quran Quran ni neraka banyak. Tak, syurga banyak mana Allah sebut. Banyak nikmat Allah sebut banyak mana. Bagaimana Allah sebut kasih sayang Allah dalam Al-Quran, semua ini menggembirakan kita. Jadi
bersyukur maksudnya menggunakan nikmat Allah ni pada jalan yang Allah suka. Kan? Bersyukur itu seperti mana Imam Ghazali rahimahullahu taala alaihi sebut, menggunakan nikmat Allah pada jalan Allah suka. Allah beri saya iman, Allah beri saya sedikit ilmu, Allah beri saya ahli keluarga, anak isteri dan juga sahabat anda yang baik. Saya create lah situasi happy. Suasana gembira kan. Suasana yang boleh membawa saya kepada kehidupan yang lebih hebat. Dia macam ni, kemurungan, sedih ini bukanlah satu yang dituntut dalam Islam. Betul. Kita boleh rasa sedih kalau kita ada kehilangan, satu kehilangan. Tapi itu bukanlah mendominasi kehidupan kita keseluruhan. Dan juga kemurungan. Semua ini akan memberi kesan sampingan dalam kesihatan kita daripada ibadat kita. Termasuk kesihatan mental. Kesihatan mental. Dan solat kita pun kadang tak fokus jadinya. Allah. Sebab kita banyak sangat fikir benda yang susah. Jadi solat kita pun jadi macam tak fokus. Kualiti solat kita akan drop. Masa kita dengan anak isteri pun akan drop. Anak kita nak bergurau, kita tengking, kita marah balik. Apa nak bergurau? Jadi kita tengking pula, padahal budak tu tak bersalah pun. Ya. Kan? Allah hantar budak tu untuk happykan saya, anak saya. Kalau tak, syurga tak indah lah da'i. Betul. Tanpa kanak-kanak. So kanak-kanak itu adalah perhiasan kita di rumah untuk mengindahkan. Isteri yang solehah pun sama juga. Allah. Jadi semua ini menggambarkan betapa kita yang kena create suasana happy. Jangan duka cita. Allah have. Pegang. Don't worry, Allah have. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, ingat Allah ada. Banyak baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Saya bekalkan satu doa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Selalu baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nak panjang sikit, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi cukup, itu pun cukup dah. Apa-apa hasbi Allah, hasbi Allah. Siapa-siapa yang baca hasbi Allah ni, wahai ibu, wahai ayah, sahabat-sahabat saya yang saya kasih sekalian, siapa-siapa yang baca hasbi Allah, Allah angkat fail aduan dia terus kepada Allah. Masya Allah. Fail aduan kita terus sampai kepada Allah Subhanahu. Segala apa yang kita hajatkan. Ya, anything. Hasbi Allah. Cukup Allah. Cukup Allah sebagai pembantu aku. Jadi itu akan menggembirakan kita sebab kita akan rasa, tak apa, Allah ada. Don't worry, Allah have. Senyum. Ya. InsyaAllah. Kenapa saya tanyakan tadi, Doktor? Kerana kita diberikan pelbagai nikmat, Doktor. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan nikmat yang paling besar juga yang kita dapat terkandung dalam soalan atau pertanyaan daripada sahabat kita ni, Rahimah Saud di Facebook. Ini nikmat yang kita kadang-kadang terlepas pandang juga. Kata beliau, Assalamualaikum Doktor, Da'i dan kru-kru, tanyalah Ustaz. Dalam ayat yang ke-48, surah Asy-Syura ayat yang ke-48 ini, Allah sebut banyak kali bahawasanya Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyampaikan risalah Allah dan bukan untuk mengawas manusia. Tetapi mengapa kita selalu merasakan bahawa Nabi Muhammad itu bukan sekadar menyampaikan risalah Allah, malah berperanan dari sudut semua kehidupan? Adakah ia benar? Nabi Muhammad berperanan dari semua sudut kehidupan. Berperanan. Baiklah, kita tengok ayat ni dulu sebelum saya pergi pada tafsiran ataupun soalan daripada Rahimah Saud tadi. Allah berfirman, fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafizah. Yang bermaksud, oleh itu jika mereka berpaling ingkar, a'radu mereka berpaling, berpaling ingkar. Kan, berpaling ingkar daripada engkau Muhammad, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sebagai pengawas mereka. Fama arsalnaka alaihim hafizah. Hafiz ni memelihara, menjaga, mengawas. In alaika illal balagh. Itu jelas. Ini tugasan Nabi. Ke atas engkau wahai Muhammad, tugasmu tidak lain hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Menyampaikan. Kan? Wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Ini tabiat manusia lah. Dan ia bergembira. Begini. Dan ingatlah, sesungguhnya apabila kami memberi manusia merasai sesuatu rahmat dari kami, rahmatan, fariha biha. Gembira. Ia gembira. Ia gembira dengannya. Dengan apa? Dengan rahmat tadi, dengan pemberian tadi. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Dan ada pun apa-apa yang mereka ditimpakan ke atas mereka ni kan. Sayyi'ah. Sayyi'ah ni satu keburukan, satu balasan. Dosa yang disebabkan dosa mereka lakukan kerana tangan-tangan bima qaddamat aydihim, akibat tangan-tangan mereka. Tangan-tangan mereka. Fa innal insana kafur.
Manusia ini kan, sesungguhnya manusia ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Dia ayat ni panjang dan perlukan kepada penelitian. Begini, kita sama-sama tengok. Fa in a'radu, sekiranya mereka mengingkari. Siapa yang ingkarlah? Kumpulan ingkar. Tak mau, lari daripada Muhammad. Muhammad ni susahkan hidup kami. Itu Islam haram, ni ini susahkan haram, hidup. kan? Semua tak boleh. Semua tak boleh. Apa sikit-sikit haram. Memanglah yang haram tu sikit, yang halal tu yang banyak. Yang banyak. Fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiza. Jadi kalaulah mereka berpaling, tak payahlah kau berduka cita Muhammad. Ya. Kenapa pula kau nak berduka cita Jadi jangan Muhammad. Sebab engkau bukan pengawas ke atas mereka. Tak payahlah kanan, kiri, depan mereka, apa mereka buat, apa. Tak payahlah sentiasa. Nabi throw the idea, Nabi bagi mesej, Nabi sampaikan risalah, terpulanglah pada masing-masing. Betul. Sejauh mana? Memang Nabi ada kerisauan terhadap umat dia, tapi itu tidak bermaksud Nabi duduk mengawasi setiap seorang. Betul kan? Betul. Itu satu. Allah beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in alaika illal balagh. Kerja engkau Muhammad, sampaikan saja, balagh. Balagh, sampai. Maksudnya balagh ni, sebab itu kita ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni maksudnya sampai kepada mereka, allamahul bayan. Contohnya kan, mengajar manusia al-bayan. Suatu yang disampaikan itu jelas dan boleh difahami dan boleh diamalkan. Nabi Muhammad SAW bukan sampaikan benda yang pelik-pelik, bukan ajar manusia magic, bukan mengajar manusia terbang atas langit atau udara. Nabi ajar benda yang basic. Jangan mencuri, jangan menipu, jaga hubungan dengan Allah, zakat bayar, ada rezeki pergi haji, Tutup aurat, halal haram jaga. Benda simple aja. Islam tu taklah mewajibkan kita mesti terbang. Mesti terbang, mesti pindahkan gunung ganang, mesti belah itu, mesti tak ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak pernah menyuruh kita buat satu perkara yang kita tak mampu. Mampu buat. Kan jelas. Jadi Nabi Muhammad tak perlu susah hati. In alaika illal balagh. Sampai tak? Sampai. Ada tak siapa-siapa rasa ajaran Nabi Muhammad tak clear? Cuba cakap dengan saya. Anything from part of apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar ni tak clear. Tunjuk dengan saya. Saya rasakan Ustaz, tak ada. Semua clear dah. Semua clear. Yang tak clear tu kau punya masalah. Saja tak mau di-clearkan. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Imam Tirmizi dan kitab-kitab hadis ni semua disyarah dengan begitu detail oleh para ulama. Dan sarjana-sarjana yang belajar dan mengaji dan mengajar kita. Cuma kita yang tak nak pergi. Bahkan sekarang ini kita ada para ulama yang boleh dirujuk. Betul? Kan maksudnya balagh kerja Nabi SAW. Sebab itu hari ini kita bercakap, we are talking about the messenger. We are talking about the message of the messenger. Kita bercakap hari ini message yang disampaikan oleh messenger, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad boleh ada, Nabi Muhammad boleh tidak ada, tetapi message Nabi Muhammad itu yang ada kelangsungan. Wa inna idza adzaqnal insana minna rahmah. Ini tabiat manusia lah dai. Bila dapat benda yang baik, dia rasa seronok. Dia reflect tak kepada Nabi Muhammad SAW tadi? Reflect tak? Betul. Sebab Nabi Muhammad SAW mengajar manusia erti hidup, disiplin. Manusia ni sentiasa dia nak seronok saja. Dan natijah kalau berdisiplin baik. Kalau boleh subuh tu pukul 8 pagi. Itu kemahuan kita ya. Kan? Dia nak kalau kata okey subuh pukul 8 pagi. Ya ke Ustaz? Alhamdulillah. Seronok fariha biha. Tapi subuh tu kalau pukul 6 pagi, 6. Aduh. Nasib baik subuh pukul 6. Kalau buat subuh pukul 3, kan? Allahu akbar. So manusia ni apa saja yang menyeronokkan dia, baik. Fariha biha. Baik, bila sebut tentang menyeronokkan lagi, dan ia adalah nafsu kita sebenarnya. Dan sebenarnya apa yang diatur ataupun diajar, disampaikan oleh Rasulullah itu tentang disiplin. Dan pencerahannya ada lagi selepas ayat yang selepas itu, cumanya kejap lagi Doktor ya. Boleh. Jadi kepada anda semua, banyak lagi persoalan dan kita akan rungkaikan kebenarannya. Jadi terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Tanyalah
Baiklah Ustaz, biar tahu jangan keliru, hari ini bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga Profesor Madya Dr. Farid Rabi Abdullah. Tafsir dan Taranum, kita bicarakan surah Asy-Syura ayat 45 hingga ayat 49. Baik Doktor, kita nak teruskan. Bila sebut tentang ayat yang ke-48 tadi, ada Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan juga tentang satu keadaan yang mana mereka ingkar akibat perbuatan mereka sendiri. Bagaimana keadaannya Doktor? Ya. Perkara yang menarik ni Da'i ialah wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan apabila mereka ditimpa sesuatu keburukan bima qaddamat aydihim, Allah nak beritahu keburukan itu datang daripada punca tangan-tangan mereka. Aydihim ini dia bukan tangan fizikal lah, bukan tangan fizikal ni. Betul. Nak beritahu itu adalah berlaku dengan ikhtiar kamu sendiri. Baik. You choose. Tu pilihan awak. Pilihan awak bima qaddamat aydihim. Apa yang didahulukan, apa yang dilakukan, apa yang disusun atur oleh manusia kan, dari sudut strategi dia sendiri. So jadilah berdapat ke suatu keburukan. Puncanya apa? Fa innal insana kafur. Manusia itu sangat kufur. Perkataan kafur tu kan, sangat kufur. Kenapa kafur? Selalunya kufur, kafir kan? Kalau kafur, dia kafir saja, ingkar. Tapi kufur, dia kafur. Kalau kufur, dikufur saja. Ayolah kufur lah kan. Dia biasa. Kufur, dia seorang yang kufur pada nikmat. Tapi kalau kafur, fa'ul, dia datang dalam sirah mubalaghah. Allah nak beritahu, dia betul-betul kufur. Betul-betul kufur. Ni jenis tak boleh buat apa dah. Tak boleh dah. Dia memang betul-betul kufur sebab segalanya telah jelas tetapi masih lagi pilih jalan yang salah. Jadi kufur. Jadi sebab itu kita pun tahu, kita biasa dengar kan ayat sekiranya kita bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Sekiranya kita kufur, azab kau azab aku sangat pedih. Inna azabillah syadid. Jadi itu gambaran. Kerana manusia sudah kufur. Kufur kepada panca indera, kufur kepada Rasul diutus, kufur kepada Al-Quran, kufur kepada segala nikmat sebab dia makan minum, dia tak tahu siapa yang bagi dia makan, siapa yang bagi dia hidup. Kufurlah tu. Kufurlah. Baik. Takkan langsung tak nampak siapa yang hidupkan dia, siapa yang bagi dia makan. Baik. Permintaan Allah pun bukanlah besar sangat. Allah minta supaya kita patuh pada perintah dia. Kemudian kita boleh lihat ayat ke-49. Terus ayat ke-49. Okey, ayat ke-49 sebab masa sangat mencemburui kita. Okey, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis sama, lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Yang bermaksud bagi Allah, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dialah yang memberikan anak perempuan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan memberikan anak lelaki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ayat 50, besok akan kita sama ayat 50 ni. Dia 49 50 ni dia berkait. Bergabung, tapi kita cerita sikit dulu supaya kita nak bagi mood. Sebab minggu besok para penonton tunggu kita untuk tengok kesinambungan perbincangan kita. Allah beritahu secara mutlak kekuasaan dia. Dialah yang berkuasa, memiliki segala sesuatu. Langit, bumi, segala sesuatu di dalam kekuasaan Allah. Bila kata langit, bumi, perlu ke diceritakan apa yang di langit? Perlu ke diceritakan apa yang di bumi? Tak perlu. Sebab segala yang di langit, segala yang di bumi, macam-macam semua punya. Termasuklah Da'i, termasuk Da'i Hadari, termasuklah Farid Rawi, termasuklah penerbit, termasuklah penerbit, termasuklah abang. Semua kita termasuk di dalam kekuasaan pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila disebut begitu, termasuklah segala yang ditentukan Allah ke atas manusia tadi. Baik. Untuk saya, apa yang Allah tentukan? Saya akan berkahwin, so isteri saya akan melahirkan anak. Ada di antara anak yang Tuhan kurniakan kepada saya, lelaki dan perempuan. Awal-awal Allah beritahu, manusia, mari sini. Kau dengar dulu. Aku ni, kekuasaan langit bumi ni, langit dan bumi, aku punya. Aku menjadikan segala sesuatu. Dan aku boleh tidak menjadikan. Aku menjadikan segala sesuatu. Jadi dia berkaitan dengan penciptaan. Yakhluqu ma yasha, Allah jadikan apa-apa yang Allah mahu. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Dia Allah beritahu yahabu. Yahabu maksudnya dia tak kata yu'ti ataupun yarzuqu, dia kata yahabu. Hibah ni adalah pemberian hadiah daripada Tuhan. Hadiah.
Yahabu ini Bukan sekadar hibah. pemberian tapi ia hadiah, anugerah. Anugerah. Ya. Dia adalah anugerah. Kata baca kan, Rabbana hablana min azwajina. Ya. Wahai Tuhan, kurniakanlah kami kan, anugerahkanlah kami. Azwajina tu isteri-isteri tu. Silakan. Rajin sekarang. Sila, Okey. Nanti yang tu bila sampai surah Furqan kita bincang. baik. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada sesiapa yang dikenakinya terdiri daripada anak-anak perempuan dan boleh juga terdiri daripada anak-anak yang lelaki. Jadi maksudnya Allah nak bagi anak lelaki, Allah nak bagi anak perempuan, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini dia sebenarnya nak memberitahu no discrimination at all. Tidak ada diskriminasi. Tidak. Maksudnya yang dapat anak perempuan ramai ni kata, perempuan je ke? Yang dapat lelaki? Oi, lelaki. Oi, perempuan. Adakah doktor, minta maaf mencelah, adakah ayat ini juga nak menafikan perbuatan orang-orang Arab jahiliah yang hanya mahukan anak lelaki sahaja? Ya, reflect. Terima kasih Dai. Itulah dia punya jawapan. Baik. Sebab orang Arab Quraisy pada ketika itu melihat bahawa kelebihan pada anak lelaki bukan pada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, mereka akan rasa malu. Sebab apa dia rasa malu? Sebab pada ketika itu perempuan dilihat sebagai barang dagangan. Perempuan itu dilihat sebagai pemuas nafsu. Perempuan ini tidak ada nilai. Perempuan ini dia boleh tukar ganti tangan daripada seorang kepada seorang yang lain. Jadi lihat anak perempuan ini dia akan memalukan, dia akan menyusahkan. Jadi dia mempunyai persepsi dan juga gaya hidup yang sudah terkeluar daripada landasan kemanusiaan. Datang Islam, Allah beritahu, kalau kita lihat takdim wa takhir, kenapa Allah sebut perempuan dulu? Allah sebut lelaki kemudian. Kenapa perempuan dulu, lelaki kemudian? Mesti ada kelebihan pada setiap seseorang. Dia ayat ni juga menafikan diskriminasi, maksudnya tidaklah dilihat anak perempuan, anak lelaki saja yang bawa kebaikan, anak perempuan tidak bawa kebaikan, bawa kemudaratan. Kita nak pecahkan tradisi jahiliah yang melihat bahawa perkara ini sebagai satu musibah. Allah beritahu pada orang Islam, ingat, dia yang bagi anak lelaki, dia yang bagi anak perempuan. Dan boleh jadi juga ada orang kahwin tak dapat anak. Baik. Dalam ayat 50 Allah beritahu. So semua itu dalam kekuasaan dan juga pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebagai konklusi kita, ada satu soalan. Saya yakin ia boleh jadi sebagai konklusi kita, doktor, untuk kita sebelum kita sambung esok ayat yang ke-50. Siti Nurbaiyah katanya, apakah yang boleh kita faham dengan kata-kata sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita dengan apa sahaja kurniaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konklusi kita pada hari ini, doktor. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang perlu untuk saya dan masa depan saya. Nanti akan sampai satu masa nanti Allah tahu apa yang baik untuk saya. Jadi strategi yang berlaku dalam hidup saya ni, yang Tuhan susun ini, mesti ada di sana kebaikan, ada di sana manfaat dengan pengurniaan anak-anak tersebut. Allah tahu Farid ni dia perlukan anak perempuan ramai. Allah tahu. Betul tak? Dan Allah tahu Dai ni perlukan anak lelaki ramai. Jadi dia contohnya kan, isteri, Allah Maha mengetahui lah. Mengetahui. Isteri saya tak sihat. Memang ini tak sihat. Jadi Allah bagi anak perempuan ramai. Dulu mana saya tahu? So sekarang bila isteri tak berapa sihat, jadi anak perempuan ramai kat rumah menguruskan, bantu mak dia dan membantu keperluan ayah pula di rumah. So Allah Maha mengetahui tak? Mengetahui. Begitu juga kalau ada orang lelaki. Kalau katakan bapa yang tak sihat, kalau anak lelaki ramai, anak lelaki pula yang bantu mak dan juga mengambil kerja-kerja abah. Ini yang disebut sebagai hikmah di sebaliknya. Hikmah, yakhluqu man yasha, Allah lebih mengetahui, manusia tak tahu. Sebab hikmah ni, Dai, dia bukan satu perkara yang you boleh tahu immediately. Hikmah ni benda yang jauh. Will take time to understand. Dia akan ambil masa panjang, baru kita akan faham. Oh, ini rupanya hikmah di sebalik. Sebab itu sabar. Bila sesuatu berlaku dalam kehidupan kita, pasti ada hikmah di sebalik segala sesuatu yang berlaku. Subhanallah. Ada hikmah di sebalik saya mengenali Dr. Farid Ravi Abdullah ni. Baik, doktor. Sebagai penutup program kita pada pagi ini, dan insya-Allah esok kita akan ada sambungan, doktor, ya, yang mana mungkin kita akan bicarakan keunikan firman Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitan dengan perantaraan wahyu. Tak apa, esok kita akan sambung. Jadi, doktor, sebagai penutup, doa daripada doktor untuk pagi ini, insya-Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di penghujung pengajian tafsir kami pada hari ini melalui program Tanyalah Ustaz, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah, mohon limpah kurnia keampunan dan kerahmatan serta berilah kami keluasan rezeki hidup di dunia ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Kau berilah kesembuhan kepada kami, ahli keluarga kami, jiran tetangga kami, sanak saudara kami. Bagi mereka yang positif COVID-19, Kau berilah mereka kesembuhan ya Allah. Bagi mereka yang terlantang di hospital, Kau berilah mereka kesembuhan yang segera ya Allah. Kepada mereka yang telah kembali kerana COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lain, kami mohon kepada-Mu ya Allah sepenuh hati, Kau ringankanlah azab mereka, Kau jadikanlah tempat tinggal mereka di alam barzakh sebagai tempat yang terbaik, taman-taman syurga. Dan berilah kami kekuatan untuk teruskan kehidupan kami di atas permukaan bumi ini, supaya kami jadikan Al-Quran sebagai kitab yang paling kami kasihi, paling kami cintai, dan minat kami yang mendalam untuk memahami kalam-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah kerana sudi bersama dengan kami, dan esok kita akan bersama lagi doktor ya. Insya-Allah. Lepas ni tausiah ke? Boleh. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan dua jejaka ini lagi, iaitu Da'i Hadari dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Kita akan sama-sama sambung esok pengajian kita surah Asy-Syura ayat 50 hingga 53. Para penonton sekalian, jadikanlah Al-Quran sebagai sebaik-baik pedoman buat kita dan juga sebaik-baik panduan buat kita. Sebab apa? Di akhirat nanti dia akan kembali menjadi pemberi syafaat kepada kita. Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.